Assalamualaikum, selamat malam. Saya Uti Aina. Okay, sebelum saya mula ni, saya tanya dulu, Puan anak-anak berapa orang, umur berapa? Dan apa masalah perkembangan yang Puan rasa yang Puan nampak dekat anak-anak Puan tu? Boleh Puan Syaza boleh mula dulu? Dua anak, seorang 5 tahun dan seorang 2 tahun. Yang saya nyatakan tadi lah, masalah dia mungkin saya takut anak saya regression ke apa sebenarnya, manja lebih je lah kot. Cuma saya nak tahu perkembangan anak tu macam mana saya boleh develop more bila saya ada kat rumah dengan anak-anak. Hafifah. Saya belum ada lagi anak, tapi saya macam berminat lah tengok budak-budak autism ni kan, macam dia ada yang sebenarnya budak autism ni sangat, orang rasa sangat bijak lah. Tak hirau orang sekeliling dia, tapi dia ada pemikiran dia sendiri, dia kreatif. Sebab tu saya nak tahu macam mana autism ni, pelajaran macam mana, nak tahu lah tentang tu. Anak umur berapa? 5 tahun. Ada apa-apa masalah perkembangan tak dekat anak? Dia autism moderate. Oh, moderate autism. Okey. Hari ni kita tajuknya lebih general lah, tak ada spesifik autism ke ini problem. So saya nak cerita pasal development. So yang pertama kita cerita tentang jenis-jenis milestone. Milestone tu batu aras ataupun penanda nak tahu perkembangan seseorang kanak-kanak. So biasa kita tengok gross motor. Gross motor ni motor kasar. Motor kasar tu pergerakan yang melibatkan otot-otot besar. Contohnya berlari, berjalan, lompat semua. So kita kena tengok dia punya milestone, pencapaian dia untuk motor kasar. Kalau fine motor pula adalah motor halus, pergerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Contohnya kutip barang kecil-kecil, pakai butang, menulis. Okay, so seterusnya language. Language ni bahasa lah. Biasanya yang paling selalu kita tengok delay budak-budak bahagian speech dia lah, bahagian language. And then social. Social, kemahiran dia bersosial, kemahiran dia berinteraksi dengan orang-orang sekeliling dia. Termasuk ibu bapa dia sendiri. Ini biasanya 4 jenis milestone yang kita tengok. Seterusnya, apa tu developmental screening ataupun pemeriksaan perkembangan kanak-kanak. Ini adalah langkah pertama dalam kita menilai perkembangan kanak-kanak. First step yang sebelum kita nak masuk ke dalam assessment yang lebih mendalam, kita buat screening dulu. Biasanya dekat center kami, sebelum kita mula dengan assessment yang lagi dalam tu, kita akan mula dengan screening biasalah. So kita akan tengok secara roughly apa masalah-masalah dia. So baru kita boleh buat assessment lagi dalam. Okay. Seterusnya, milestone kanak-kanak tu dikira apabila lebih separuh daripada populasi kanak-kanak mencapai tahap tersebut. 75% hingga 90% kanak-kanak yang umur dia contohnya 4 tahun, 75 hingga 90% kanak-kanak umur 4 tahun boleh buat sesuatu kemahiran tu, dikira kalau anak-anak tu tak boleh nak buat, maksudnya dia dah ada lambat sikit lah. Seterusnya, untuk menentukan sama ada kanak-kanak perlu menjalani penilaian secara lebih mendalam daripada pakar kanak-kanak atau profesional. Lepas kita buat screening ni, kita akan tahu dia ada problem. So bila dah tahu ada problem, kita boleh teruskan pergi jumpa pakar kanak-kanak ataupun jumpa terapis. Ini adalah red flags ataupun macam risiko menunjukkan kanak-kanak tu tak capai dia punya milestone. Contohnya kita boleh tengok umur 18 bulan biasanya dah boleh standing independently, berjalan tanpa bantuan. So kalau 18 bulan dia tak boleh nak jalan lagi tanpa bantuan ataupun berdiri sendiri, kiranya tu dah ada red flags lah. Kita dah kena macam aware ataupun dah kena buat sesuatu lah untuk elakkan dia lagi teruk. So delay budak-budak ataupun kanak-kanak, kalau delay tu 6 bulan, contohnya umur dia setahun tapi dia punya
skills masih dekat umur 6 bulan. Contohnya setahun kita tengok biasanya dia dah boleh respond to family word. Okay, setahun maksudnya dia dah boleh, biasanya setahun satu patah perkataan lah dah ada. Contoh panggil mami, daddy, biasanya satu patah perkataan, tapi dia masih dekat umur 6 bulan, babble-babble baru. Tak ada words yang bermakna, tak ada word, tak ada apa ni, syllable yang combine. So 6 bulan dia punya delay, kita kira tu yang delay yang ringan lah. So kalau ringan, kita masih boleh dan kita boleh capai balik dia punya milestone tu. Okay, kalau dia delay setahun, jarak delay dia setahun, tu kira sederhana. So effort yang kita kena buat tu kena lebih sikit lah. Kena pergi terapi, kena buat hari-hari terapi kat rumah. Okay. Kalau delay dia 2 tahun, 3 tahun dan ke atas, tu dah dikira delay yang teruk. So effort dia kena lagi lebih supaya dia tak makin teruk. Sebab kalau dia dah delay, contoh dia dah delay 2-3 tahun, kita nak kejar balik, kita tak boleh, contoh dia umur 2 tahun, delay dia, dia umur 3 tahun, delay dia dekat setahun. So dia dah tertinggal 2 tahun. Nak kejar balik delay milestone dia, kita tak boleh nak terus jump tu 3 tahun. Kita kena cover balik skill-skill dia yang setahun, tahun setengah semua tu sampai yang 3 tahun. So nak cover balik skills yang dia tertinggal tu memakan masa yang lama. So nanti kita fikir macam mana dia nak masuk sekolah, macam mana dia nak function kat dalam sekolah. So sebab tu kita kena tengok daripada awal kita dah nampak dia dah ada delay, kena terus pergi. Jangan biarkan lagi makin teruk, nanti lagi banyak dia tertinggal. Kenapa kita kena buat pemeriksaan perkembangan kanak-kanak pun developmental screening? Yang pertama nak kenal pasti masalah atau kelewatan dalam perkembangan kanak-kanak. So melalui developmental screening ni, kita boleh tengoklah dia ada masalah delay ke, masalah delay dari segi mana, contoh dari speech ke, gross motor, fine motor, atau ada masalah lain kita boleh nampak. Terusnya menentukan sama ada kanak-kanak memenuhi pencapaian yang sepatutnya. Sama macam tadilah, kiranya kita nak tengok dia capai ke tak milestone umur dia tu. Terusnya membantu ibu bapa dalam merancang cara yang tepat untuk menyokong perkembangan kanak-kanak. So daripada kita dah lepas buat screening, kita akan boleh bantu untuk plan apa step seterusnya. Okay, jumpa OT, pergi jumpa speech ke ataupun apa-apa yang sepatutnya dibuat lah. Yang keempat, mendapatkan rawatan dan atau intervensi awal. Okay, contohnya setahun kita dah nampak dia macam biasanya panggil-panggil tak respon, tak ada eye contact. So kalau kita dah tengok lain ni, so kita buat pemeriksaan, dia punya development, so kita tahu dia ada delay. Dia ada problem, so kita boleh buat intervensi awal lah, boleh cegah delay tu daripada jadi makin teruk. Dan yang terakhir, memberikan outcome yang lebih baik dalam perkembangan kanak-kanak. So daripada kita buat developmental screening ni, terusnya dah dapat tahu dia ada masalah, kita akan buat assessment dan seterusnya buat intervention. Lastnya akan dapat outcome yang lebih baik lah. So dekat sekolah boleh function, dalam kehidupan seharian dia pun okey. Ni semua bermula daripada ibu bapa yang aware dengan anak-anak, so terus pergi buat pemeriksaan perkembangan dan lastnya nanti anak-anak tu juga yang dapat. Okay, kaedah screening awal yang ibu bapa boleh lakukan. Yang pertama, menggunakan checklist ringkas dan pemerhatian dan observation lah bagi kanak-kanak 0 hingga 6 tahun. Sekejap saya tunjuk. Ini checklist untuk perkembangan yang saya gunakan dekat center kami. So dekat sini kita boleh tengok 1 bulan apa yang dia boleh buat dari segi gross motor, fine motor, language dengan social. So ni secara ringkasnya lah. Ini bukan kita tengok ni dia tak boleh buat, dah ada delay. Ni kita tengok secara roughly je. So maksudnya contoh 3 bulan tak ada nak grab mainan, tak ada angkat kepala lagi, baring je. So maksudnya kita tengok dah ada problem, macam ada problem ni. So kita boleh move to the next step, buat assessment yang lebih mendalam.
So ni checklist ada sebulan sampai 6 tahun. Okay. So ni checklist yang kita gunakan. Satu lagi guna observation. Observation ni dari parents yang paling sesuai lah. Sebab setiap hari parents yang tengok anak-anak kan. So kalau pergi dekat terapi pun parent OT ataupun terapis-terapis akan tanya dekat parents macam mana anak ni, boleh ni tak, boleh ni tak. So semuanya daripada ibu bapa. Okay. Macam ni, poin kedua tu input daripada ibu bapa mengenai perkembangan anak-anak sangat penting bagi memberikan keputusan yang lebih tepat. So ibu bapa kena selalu tengok anak-anak boleh ke tak buat ni, boleh ke tak, okay, ada words apa yang dia sebut. So nanti semua benda tu kena bagi tahu dekat terapis. Ataupun ibu bapa sendiri pun boleh tengok checklist dekat sekarang dekat Google pun banyak. Boleh je tengok contoh anak umur 1 tahun. Boleh tulis milestone. Okay, kita nak milestone apa? Language contohnya. Language milestone for 1 year. Nanti keluarlah apa-apa. So boleh kita bezakan dengan anak kita. Tengok boleh tak dia dah ada ni tak, ada ni tak, ada tak. Okay, kalau rasa macam banyak yang dia tak boleh buat, okay, boleh pergi jumpa terapis, bagi tahu apa yang anak tak boleh buat macam tu. Okay, seterusnya kita gunakan Child Developmental Checklist tadi yang saya tunjuk, lepas tu MCHAT ni untuk kita tengok autism. Tapi bukan untuk diagnose ni, untuk kita screening sahaja. Dia ada, kalau MCHAT ni ada tiga kategori, ada low risk, medium risk dengan high risk. So kalau ni pun kita boleh Google juga. Tengok apa yang anak tak boleh, apa ada tak anak macam ni, yes ke no ke. So boleh total kan. Kalau tengok macam ada medium risk, ada high risk, boleh jumpa dengan yang pakar. Okay, and then ADHD checklist ni untuk kanak-kanak yang ada attention deficit hyperactive disorder ataupun hyperactive. Ni kalau nak buat kena, boleh juga nak Google. Tapi dia ada key point dia. Dia susah sikit lah kena tengok simptom tu dah ada 6 bulan lepas dah ada simptom tu. Lepas tu kena dia ada guideline dia boleh baca. So ni bukan untuk diagnose, ni hanyalah untuk screening. Yang boleh diagnose hanyalah doktor pakar biasanya. Okay, so seterusnya jika milestone tidak dicapai, ibu bapa perlu berjumpa dengan pakar kanak-kanak ataupun profesional lah untuk next step. Seterusnya kita buat developmental screening. Step kedua adalah pemeriksaan secara mendalam ataupun depth assessment, penilaian yang kita akan gunakan yang lebih detail. Okay, kalau dekat center kami kita akan lepas screening tu kita akan buat pemeriksaan yang lagi mendalam dengan standardized assessment ataupun penilaian standard. Penilaian maksudnya dia lebih details dan dia dah ada dia punya skor lah. Kiranya kita boleh skorkan. Okay, kalau ni apa masalah dia, terus dapat macam tu. Kalau screening tadi dia macam kita screening, okay, tahu problem ni macam ni. Ni lebih standard, lebih macam digunakan worldwide lah. Okay, seterusnya berbeza dengan screening, pemeriksaan secara mendalam dapat membantu dengan lebih terperinci masalah atau tahap perkembangan kanak-kanak. Okay, so berbeza pemeriksaan secara mendalam ni dia sangat-sangat berbeza dengan screening. Kalau screening tu kita boleh tengok macam tadi saya cakap hanya boleh tengok secara roughly. Kalau pemeriksaan secara mendalam ni kita betul-betul sangat detail lah, kita boleh tengok masalah dia. So senang kita nak buat, nak cari dia punya goals, dia punya aim dia untuk buat apa. Okay. Lagi saya terangkan contoh assessmentnya. Okay, seterusnya pemeriksaan ni hanya digunakan untuk kenal pasti masalah, bukan untuk membuat diagnose ya. Okay, ni hanya untuk tahu masalah, bukan untuk diagnose. Okay, contoh-contoh penilaian yang kita akan gunakan kat center kami, yang pertama ni Denver Developmental Screening Test untuk tahu dia punya perkembangan. Okay, kalau guna Denver ni, dia lagi detail daripada yang screening
child developmental checklist tu, sebab yang ni kita boleh terus tengok umur dia secara lebih tepat. Yang tadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan kemahiran kanak-kanak tu bukan betul-betul setahun. Ada yang setahun 6 bulan, setahun 8 bulan. Tak ada yang setahun kena macam ni. So kalau guna Denver ni dia lebih detail lah. So kita boleh tengok umur dia setahun 6 bulan. Apa yang dia boleh buat, so kita boleh tengok berapa bulan dia delay. Macam checklist tadi kita tak boleh tengok. Yang ni kita boleh tengok sampai mana yang dia boleh buat. Maksudnya kita boleh kira delay dia tu. So macam tu lah perbezaan checklist, screening dengan pemeriksaan yang lagi mendalam. Kalau short sensory profile ni pun kita paling selalu gunakan terutamanya untuk kanak-kanak autism. Atau biasanya autism lah ataupun yang ada masalah sensori. So kalau sensory ni kita buat assessment ni ada dia punya score semua. Biasanya ibu bapa yang akan buat assessment ni. Kita akan dapat tahu, lepas kira-kira kita akan dapat tahu dia ada masalah apa, sensori dari segi mana. Sensori kan ada banyak jenis kan. Mungkin nanti saya boleh buat pasal sensori pula sebab kalau nak cerita pasal sensori kan banyak dia punya komponen. Seterusnya WIFIM Functional Independence Measure for Children. Ni adalah untuk kita tengok kehidupan seharian dia. Dia boleh independence ke tak? Kalau umur dia 4 tahun, apa yang dia dah boleh buat? Umur 2-3 tahun, apa dah boleh buat? Dah boleh pakai baju sendiri ke, makan sendiri ke, ataupun pakai baju, pakaikan, orang pakaikan dia kena buka sendiri. Tu kemahiran yang dia dah perlu ada. So kita kena tengok semua tu juga. And then ni yang kedua bawah ni adalah untuk kanak-kanak yang dah bersekolah ataupun yang tak sekolah pun lagi boleh. Tapi biasanya yang sekolah lah yang dah menulis. So kita tengok Shaw Handwriting Screening dengan Minnesota Handwriting Assessment. So ni kita tengok dia punya skill untuk menulis. Kalau Minnesota ni dia lebih kepada kita tengok tulisan dia, problem tulisan jarak ke, terbalik-terbalik ke, tu kita tengok. Kalau Shaw ni kita tengok tu juga tapi lain kita tengok juga. Dia punya skill gunting, skill mewarna, skill banyak lah kita tengok. So ni penilaian standard yang kita gunakan. So dia berbeza dengan screening tu. Kenapa kita kena buat terapi ataupun intervensi awal? Early intervention. Intervensi dalam tempoh 2 tahun pertama kehidupan sangat penting kerana ia merupakan masa di mana otak mudah menyerap dan belajar. Kiranya otak kanak-kanak dalam tempoh 2 tahun tu dia macam sponge. Dia senang nak absorb semua benda. So sebab itulah dalam tempoh 2 tahun pertama tu memang macam-macam kita kena buat. Supaya dia tak tertinggal dan bila dah contoh dah 6 tahun nanti nak ajar balik kemahiran-kemahiran yang dia dah tertinggal tu memang susah lah. Even kanak-kanak normal pun 2 tahun pertama tu kena banyakkan aktiviti dengan dia. Kena tengok milestone dia supaya dia tak cenderung ataupun dia tak ada risiko untuk tertinggal ataupun lambat ataupun delay. So tu 2 tahun, biasanya 0 hingga 6 tahun tu lah memang yang critical age lah. Memang kena buat semua benda waktu tu. Tu brain development dia 0 hingga 6 tahun tu. Terusnya, kenapa kena buat terapi ni? Membantu kanak-kanak mencapai milestone yang sepatutnya bagi umur mereka. Untuk kita capai balik milestone ataupun kemahiran yang dia tertinggal tu, kena buat terapi lah. Terusnya, mengelakkan perkembangan yang terlalu lambat dari umur mereka bagi membantu prestasi kanak-kanak di sekolah. Ni macam saya beritahu awal-awal tadi, supaya tak nak dia tertinggal, makin banyak tertinggal, nanti efek dekat masa dia nak sekolah, itulah yang kita kena buat awal-awal. Nanti kat sekolah tak boleh nak fokus, tak boleh nak duduk betul-betul, tak boleh nak menulis. Kalau contohnya kemahiran motor halus, patutnya dia dah boleh menulis, buat garisan-garisan pre-writing yang tegak, melintang, bulat-bulat, semua dia dah boleh buat patutnya. Tapi dia still tak, sampai 5 tahun benda lah tu pun tak boleh. Dia still conteng-conteng. Nanti kat sekolah, macam mana kita nak kejar balik supaya kat sekolah boleh tulis ABC, boleh tulis 1, 2, 3. Kawan-kawan dia semua dah boleh dah. Dia je tak boleh. So tu nanti akan efek emotion dia sekali, social dia tak nak pergi sekolah, tak nak interact dengan kawan-kawan, terus rasa stres macam tu. So banyak benda yang akan efek kalau kita tak buat intervensi dari awal.
Seterusnya, sebagai asas yang menentukan kehidupan kanak-kanak apabila sudah dewasa. Ini dia punya long term goal dia lah, ataupun goal jarak yang jauh. Sekolah tu pun dah jauh juga tu. Kalau yang dekat punya goal tu, short term goal tu kita tengok macam okay, dalam umur ni 6 bulan dia dah boleh, goal kita dia dah boleh jalan contoh. Kalau yang dia punya long term, kita tengok bila dia dah dewasa nanti macam mana. Kalau dia still dependent on kita, still nak kita pakaikan baju. Sebab kadang-kadang contohnya parents tengok, okay, tak apa kita anak ni kecil lagi, kita pakaikan baju, tak apa pakaikan, tak apa suapkan makan. Tapi kita tahu sebenarnya tu kemahiran yang dia kena ada. Dia kena dah boleh makan sendiri, dah boleh pakai baju sendiri. Tapi sebab kita macam tak apalah biarlah dulu, tak boleh macam tu. Sebab nanti nak ajar balik dah terlambat. Lepas tu nanti kat sekolah pun dah susah, nanti dah besar pun susah. Still nak depends on kita macam tu. So kita kena tengok milestone tu. Kita memang sayang anak tapi kita kena tengok juga apa yang dia kena jenis perkhidmatan yang boleh membantu masalah perkembangan kanak-kanak lah. Yang pertama, occupational therapy. So kalau biasanya yang paling kita punya main kita self-help skill lah. Macam mana kita nak ajar kanak-kanak berdikari dalam kehidupan seharian. Macam mana nak pakai baju sendiri, macam mana nak makan sendiri. Tapi dalam kita nak ajar, ajar kemahiran tu, bukan dia datang terus tak boleh, anak saya tak boleh pakai baju ni. Bukan kita terus ajar dia macam nak pakai baju. Kita kena tengok kenapa dia tak boleh pakai baju sendiri, kenapa dia tak boleh makan sendiri, kenapa dia tak boleh pergi toilet. Kita kena tengok dia punya isu-isu kat bawah tu kenapa. Mostly masalah yang ada adalah masalah sensori lah biasanya. So kita akan tackle masalah sensori dia dulu, masalah motor dia ke, masalah apa-apa sampai baru dia boleh goal kita nak suruh dia pakai baju sendiri tu. Tu yang kita akan buat lah biasanya. Okay, seterusnya speech therapy. Tapi biasanya tahu kan untuk language, untuk bahasa dia. Okay, so kalau apa tadi bahasa. Kalau pergi speech bukan semata-mata pergi speech sahaja. Biasanya pergi speech mesti pergi OT. Tapi biasanya lah ada juga kanak-kanak yang pergi speech sahaja. Sebab kalau dia ada masalah speech tu kena tengok kenapa dia ada masalah speech. Sebab speech tu bukan dia sahaja. Dia ada bawah-bawah dia. Sensory dia, fokus dia, kefahaman dia, eye contact. Tu semua yang kemahiran ataupun skills yang dia kena ada sebelum dia untuk dia keluarkan language tu, keluarkan bahasa untuk dia bercakap. So kalau itu dia tak selesaikan lagi, macam mana dia nak bercakap. So isu-isu yang kat bawah tadi contoh macam attention dia, fokus dia, apa lagi, eye contact. Kalau tu semua tu masuk dalam sensory dia. Masalah sensory. Okay, kalau masalah sensory tak settle lagi, dia takkan boleh nak terus bercakap. So masalah sensory tu yang nak settlekannya adalah occupational therapy. So sambil pergi speech, kena pergi OT juga. So sambil-sambil dua tu kena selesaikan masalah sensory, okay, baru boleh ajar dia cakap. So bayangkan macam mana dia nak cakap tapi dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh nak dengar apa kita cakap, dia tak boleh nak faham apa kita cakap. So memang tak akan boleh lah dia nak bercakap. So kena selesaikan isu-isu lain dulu. Seterusnya physical therapy. Physical therapy ni fizio lah. So kalau anak-anak ada masalah fizikal, contohnya lemah, otot dia lemah, hyper ataupun hypo dekat dia punya otot, lemah ataupun bukan lembek, kuranglah muscle dia punya muscle tone dia. Okay, so itu boleh pergi kat dia akan buat exercise, dia akan buat apa-apa yang sepatutnya. And then yang selain tu pergi dekat bahagian pakar kanak-kanak, pediatrician, untuk pakar kanak-kanak ni yang biasanya akan diagnose lah anak-anak tu ada problem apa. And then lagi contohnya audiologist. Okay, contoh dia nak bercakap tapi sebenarnya dia ada masalah hearing. So dia kena pergi audiologist, kena buat dulu apa yang sepatutnya, barulah pergi terapi-terapi tu. So semua ni kita panggil dia multidisciplinary team, MDT.
So semua ni kita bukan dia bergerak sendiri je, dia bergerak sekali, semua bergerak sekali. Kalau bergerak sendiri je dia takkan jadi. Kalau pergi speech je, pergi OT je dia takkan jadi. Sebab macam tadi saya ceritalah nak buat dia ajar dia bercakap kena pergi selesaikan sensori dia dulu. So kita kena pergi semua tempat yang perlu untuk anak kita, barulah kita boleh bantu dia, bantu mereka. So ringkas sahaja.